Nama saya Kamal bin Safi, salah seorang pelajar UPSI pada batch yang keempat. Tak silap saya, ambilan 2004-2008, program pendidikan khas. Yang mana ketika itu saya masuk melalui saluran kedua, itu bekal guru lah. Yang mana pada masa tersebut pada batch saya itu seramai 114 orang pelajar pendidikan khas yang diambil, yang mana terdiri dari berbagai latar belakang lah. Saya sebagai seorang bekal guru dan selebihnya ialah pelajar daripada STPM dan juga diploma. Dan tercetus idea ni sebenarnya untuk memasuki atau menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda pendidikan khas ni kerana atas keperluan profesional lah, atas ingin meningkatkan karier dalam bidang pendidikan khas. Kerana saya juga sebelum ini seorang guru, setelah berkhidmat lebih kurang 7 tahun masa tu 2004, dan seterusnya mendapat tawaran lah untuk sambung belajar secara cuti separuh gaji sepenuh masa di UPSI, dan pada masa tersebut memang ini satu orang kata peluang lah yang tidak boleh dilepaskan lah, kerana ketika itu pun saya adalah lepasan guru mata perguruan, yang mana kita masa tu ditempatkan terus saja ke pendidikan khas. Jadi kita nak mendapatkan ilmu yang lebih mendalam lah dalam bidang pendidikan khas ini. Dan bila pada tahun, seingat saya pada 12 Jun 2004 itu ditawarkan, maka dengan rasa terharu dan rasa bangga lah saya memilih UPSI ini sebagai satu tempat untuk mendapatkan ilmu lah. Dan sebenarnya sebagai seorang pelajar pendidikan ini, pada waktu tersebut kita dapat menimba ilmu lah, menimba ilmu dengan lebih mendalam. Tambahan pula kita sedia maklum bahawa UPSI ini adalah kesinambungan landscape pendidikan keguruan. Kalau kita lihat daripada SITC, MPSI, IPSI dan akhirnya UPSI, yang mana telah tertubuhnya pada tahun 1997. Jadi di sini rata-rata lah di kalangan guru-guru yang ada di luar sana memang menyatakan bahawa UPSI ini adalah salah satu institusi yang lebar dan luas lah dari segi ilmu, khususnya dalam pendidikan lah. Dan atas sebab tersebut lah saya memilih untuk memasuki UPSI pada masa tersebut lah. Dan akhirnya saya menamatkan pengajian juga pada 2008. Alhamdulillah pada bulan Ogos, 18 Ogos tak silap saya, masa tu kompo. Dan alhamdulillah pada masa tersebut saya juga dipilih juga sebagai salah seorang anugerah pelajar menerima anugerah ahli lembaga pengarah UPSI di kalangan pelajar-pelajar ijazah sarjana muda pada ketika itu di SITC. Saya ingat lagi masa itu, dan saya rasa begitu terharu lah, dan ini merupakan satu penghormatan jugalah kita sebagai seorang pelajar di UPSI pada masa tersebut. Kalau kita lihat semasa saya sebagai pelajar dahulu, bila kita di luar sana, bila contoh macam saya seorang guru, kita telah berkhidmat selama 7 tahun dan kita ada beberapa pengalaman yang boleh kita aplikasi. Dan bila menyambung pelajaran di UPSI, saya melihat bahawa ada kesinambungan lah dari segi ilmu yang secara amali itu yang telah pun kita aplikasi di sekolah, dan juga dengan adanya teori dan juga dari segi bentuk pendekatan UPSI ini. Kerana saya tadi menyebut tentang landscape tadi, jadi landscape pendidikan tu, khususnya pendidikan khas, kalau kita lihat di UPSI ini dia menawarkan pelbagai aspek pendekatan. Itu saya lihatlah, itu satu ciri-ciri yang unik lah yang saya lihat, terutama dari bidang pendidikan khas itu. Kalau kita lihat secara luasnya, UPSI ini dia menekankan dari segi ingin melahirkan graduan-graduan yang mempunyai ruh guru itu. Jadi secara tak langsungnya kalau kita lihat, sekiranya seseorang graduan itu dapat mengikuti setiap latihan sama ada teori atau amali, dan mereka boleh mengaplikasi dalam praktikal atau latihan mengajar di luar sana, maka mereka akan mendapat satu orang kata touch yang kita lihat bahawa dengan adanya latihan secara teorinya, amalinya dan seterusnya, kita bersama dengan komuniti orang kurang upaya ini, kita akan dapat mengaplikasi segala teori yang kita dapat di UPSI ini, dan kita boleh terjemahkan kepada suasana dalam bilik darjah, dalam kurikulum itu sendiri maupun dalam co-kurikulum. Jadi sebagai seorang graduan, kalau kita lihat, kita kena peka lah
ya. Kita kena peka dengan peredaran semasa. Apabila kita menimba ilmu di UPS ni, kita kena relate dengan apa yang berlaku di luar sana. Dan kalau kita lihat dalam bidang pendidikan sini, dia amat mencabar, ya, kerana kita bukan mengajar orang kata murid di alam perdana yang mana kita boleh beri arahan sekali saja mereka boleh ikut, tetapi di pernikahan ni kita kena adanya pelbagai pendekatan lah, ya. Kalau kita lihat dengan adanya perulangan, kita ada pendekatan yang khusus. Dan apa yang saya dapat di UPSI, ya, semasa saya belajar di sini dalam dalam muda, ya, dan selepas tu saya menyambunglah master dan PhD di sini. Segala ilmu yang ada itu sebenarnya dia merupakan satu ilmu yang orang kata amat berharga, dan dia memang selari dengan apa yang berlaku di luar. Jadi itu yang kita lihat di sini, kenapa UPSI ini bukan saja saya sebagai bekal pelajar, tetapi pilihan di kalangan pelajar-pelajar lepasan SPM, diploma dan sebagainya tu, mereka ingin menyambung pengajaran di sini. Cumanya di sini kita kena pastikan bahawa kita kena kekalkanlah momentum itu, supaya ataupun JIS pendidikan itu, khususnya JIS pendidikan hal itu akan dapat diteruskan. Dan sebenarnya seperti saya, bekas pelajar dan sebagainya, kita akan mengaplikasi dan kita akan menterjemahkanlah apa yang kita dapat daripada latihan di sini ke bidang keguruan di luar sana, supaya dia nampak lebih orang kata real lah kan, realistik. Itu ayat realistik tu kita pegang lah dalam latihan di sini dan juga yang sebenar dalam karya kita lah. Okey, dari segi tadi saya sebagai graduan, sekarang saya sebagai pensyarah, di UPSI. Alhamdulillah diterima di sini juga, ya, sebagai pensyarah. Dan sebenarnya bila kita sebagai seorang pensyarah ini, jadi objektif utama kita ialah kita nak melahirkan graduan ataupun bakal guru lah, khususnya sebagai bakal guru dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan khas. Jadi sebenarnya sebagai seorang pensyarah, pertamanya yang perlu kita ada ialah kita sebagai role model lah. Okey, kita sebagai role model dan kita sebagai satu contoh, sebagai contoh yang mana pelajar-pelajar graduan ni akan melihat kita, inilah sebenarnya contoh guru dan juga pensyarah yang kita lihat sebagai satu model, khususnya pendidikan itu yang boleh menjadikan idola kepada mereka, ikon kepada mereka apabila mereka keluar, ya, di sekolah nanti. Jadi kita sebagai seorang pensyarah, seperti saya lah khususnya, pertama sekali kita kena ada pengetahuan lah, itu yang pertama. Pengetahuan, kemahiran itu juga yang kedua, dan yang ketiganya perlu ada juga dari segi komunikasi, ya, komunikasi dua hala yang baik dan sebagainya. Dan yang ketiganya juga kita kena ingat bahawa bila sebagai pensyarah kita kena ada kepakaran ataupun kemahiran sokongan, terutama dari segi digital, ya. Bukanlah maksudnya kita kena mahir tu jadi macam pakai IT, tetapi sekurang-kurangnya basic tu kita tahu. Dan sekarang ni bila kita lihat di IPTA, di universiti, perlunya ada kemahiran tersebut supaya kita boleh menterjemahkan kepada dari sudut pengajaran dan pembelajaran kita, dari segi kita punya kajian, ya, dan juga dari segi kita punya kita sebagai satu rujukan pakar, ya, di pengajian tinggi. Jadi kalau kita lihat kepada student ini, mereka perlukan sesuatu, mereka perlukan satu input yang berguna. Dan di universiti ni bila saya dilantik sebagai pensyarah, ya, tak kira sama ada kita mengajar pendidikan khas ke, kita mengajar bukan daripada bidang pendidikan khas, tetapi kita kena memberi input ataupun layanan ataupun perkhidmatan kita 100% lah, setakat mana yang kita mampu. Dan yang paling penting sekali, apa yang kita beri kepada graduan ataupun kepada pelajar kita itu mereka boleh aplikasi, kan. Bukanlah katakan kita beri 10 mereka boleh aplikasi, tetapi sekurangnya mereka pegang satu. Contoh, saya bagi contoh lah saya dahulu, ya, bila saya sebagai graduan, kita mempunyai atau guru atau pensyarah kita ramai, ya, dan kita pilih apakah daripada mungkin pensyarah A dia kelebihannya di sini, mungkin dari segi pedagogi, pensyarah B mungkin dari segi komunikasi, pensyarah C mungkin dari segi kepakaran, dari segi bagaimana nak menangani mengurus pelajar-pelajar OKU ini apabila mereka berada dalam bilik darjah. Jadi kita sebagai seorang pelajar graduan itu mesti melihat, kerana setiap pensyarah ini, contohnya macam saya, mungkin ada kepakaran saya yang lain. Mungkin saya bila pelajar menilai saya lebih kepada interpersonal lah, maksudnya komunikasi, jaringan dengan orang lain, orang yang pelbagai kategori dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita pelajar ini mereka keluar, mereka akan cuba mengaplikasi, kerana mereka ini di luar nanti, graduan akan berdepan bukan saja kepada pengetua, rakan sejawat, ya, tetapi juga kepada ibu bapa dan juga komuniti. Jadi kemahiran skill ini, yang perlu diterapkan kepada graduan-graduan kita, dan ditambah juga dengan insaniah itu, kerana UPSI ini kita tahu
Ya, kita nak melahirkan satu guru, bakal guru di luar sana, mereka menjadi satu role model dan contoh kepada, bukan saja kepada rakan-rakan sejawat mereka yang lain, tetapi juga menjadi satu model kepada murid-murid mereka. Kerana kalau kita lihat di luar, kepada murid OKU ini atau murid berkeperluan pendidikan ini, mereka menjadikan guru itu sebagai satu ikon. Kalau seandainya kita berada dalam orang kata cara yang positif, dia akan ikut positif lah. Tapi kalau kita orang kata dengan cara yang negatif, dia akan ikut negatif. Kerana pengalaman saya bila mengajar di sekolah selama 13 tahun, kalau kita lihat di situ, kita lihat bahawa murid-murid berkeperluan ini, dia akan menjadikan guru itu yang mana boleh orang kata mendekati mereka dengan keperluan, dan mereka perlukan tumpuan dan juga sebagainya. Jadi sebagai seorang pensyarah di universiti, kita perlu menjadi satu orang kata role model kepada pelajar-pelajar kita, agar pelajar-pelajar kita ini boleh mengaplikasi apa yang kita beri kepada mereka, sekurang-kurangnya mereka boleh menterjemahkannya di sekolah nanti. Dan sebagai seorang pensyarah, ini yang juga yang penting lah, tip yang saya nak kongsikan bersama, kita kena memunjukkan satu bukanlah kata-kata kesan roh guru tu dia datang sendiri tau. Roh tu dia datang sendiri. Tetapi bagaimana kita nak membina? Bila nak membina, pertama sekali, saya sering bercakap dengan pelajar saya bila berada di dalam kuliah. Pertama sekali ialah niat mereka. Niat itu penting. Niat kenapa mereka nak mengikuti program ini, nak menjadi guru tu, apa niatnya? Itu niatnya. Hari pertama sekali bila mereka masuk ke UPSI, apa niat pertama? Itu yang penting. Itu yang pertama, niat mereka yang pertama adalah niat. Yang keduanya ialah mereka mesti fokus. Mereka mesti fokus apabila mereka ingin meneruskan pengajian. Dan yang ketiganya, mereka mesti dah mereka tadi niat, fokus, dan akhirnya mereka mengaplikasi apa yang mereka dapat itu, dan mereka kena kongsikan. Kerana ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ni hanya dipinjamkan kepada kita, dan kita kena kongsi dengan komuniti setempat lah, dan kita kena aplikasi supaya ilmu itu akan berterusan. Okey, berkaitan dengan kelebihan, itu semua orang ada kelebihan kan, tapi kita ni kelebihan dipinjamkan sementara je Tapi dua perkara lah semasa saya terlibat sebagai pelajar dahulu 2004 hingga 2008. Masa tu saya terlibat aktif dengan persatuan pendidikan khas, yang mana pada semasa saya menjadi presiden itu, saya ingat saya pada 2007 Persatuan Pendidikan telah dianugerahkan sebagai salah persatuan yang paling aktif sekali di UPSI pada ketika itulah. Dan di dalam persatuan itu sebenarnya mungkin ramai juga yang tak tahu, sebenarnya background saya sebelum ni, saya ialah dalam bidang muzik, pendidikan muzik. Jadi idea tu memang kita tahulah bila kita nak mengaplikasi sesuatu itu, dan pada ketika itu saya ingin mengubah satu cara lain sedikit dari segi pendekatan persatuan itu, dan kita buat satu lagu yang menjadi satu orang kata sebenarnya menggambarkan lah apa itu sebenarnya persatuan pendidikan khas. Sebenarnya gistnya dalam lagu itu kita nak menerapkan sebenarnya itu ada nilai-nilai lah, iaitu nilai pengetahuan, keterampilan dan juga kita lihat dari segi integriti, bertanggungjawab dan itu juga salah satu sentuhan yang perlu kita berikan juga kepada mahasiswa-mahasiswi ketika itu. Dan saya melihat bahawa perlunya ada satu panduan lah, satu rujukan di dalam persatuan itu untuk menguatkan. Dan sebenarnya dalam persatuan itu mahasiswa-mahasiswa ini perlu mereka terlibat dengan aktif. Kerana bila mereka keluar nanti, mereka juga akan terlibat dengan persatuan ibu bapa dan guru, persatuan komuniti dan juga pelbagai persatuan yang lain. Jadi sebagai seorang graduan, terutamanya graduan pendidikan khas ni, kita perlu aktif dan kita perlu cakna lah dengan apa juga yang berlaku. Dan yang paling penting sekali, kita perlu terutamanya khususnya mahasiswa pendidikan ini, dia perlu mengangkat dari segi pendidikan itu di satu platform yang seiring dengan platform bidang-bidang yang lain. Itu yang paling penting. Dan dari segi pengarah ni semasa saya masuk sini, dari segi pengarah saya dilantik sebagai pengarah pusat inisiatif pembangunan pendidikan, di yang mana berada di portfolio Timbalan Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Mungkin disebabkan oleh pengalaman saya sebelum ini, kerana sebelum saya datang ke UPSI, saya adalah seorang pegawai penolong pengarah di bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia selama setahun setengah, dan sebelum itu saya terlibat di Jabatan Pendidikan Negeri selama 8 tahun.
di PPD selama setahun, dan seterusnya sebelum itu saya 13 tahun di sekolah lah. Dan mungkin juga pelantikan itu disebabkan mungkin adanya mungkin mereka melihat adanya kepakaran mungkin dari segi apa yang boleh saya bantu untuk UPSI ini, ya, dari segi kita nak menterjemahkan dari segi aspek pendidikan, aspek-aspek dari segi pedagogi yang sedia ada, dan ini merupakan salah satu penghargaan yang tinggi lah, ya, daripada UPSI yang saya hargai lah. Tapi walaupun kita dilantik sebagai seorang pengarah, tetapi kita perlu juga sokongan daripada semua warga-warga UPSI, dan yang paling penting sekali ialah apa pun jawatan yang kita pegang itu, kita kena jalankan amanah itu setakat mana yang kita mampu. Dan yang paling penting sekali juga, kita perlu orang kata berkomunikasi dengan baik, kan, dengan semua warga. Dan apa juga yang kita nak laksanakan itu perlu ada keterlibatan, bukan kita bertindak secara solo, tetapi kita juga perlu keterlibatan berbagai pihak lah, kerana objektif utama kita ialah kita nak mengangkat martabat UPSI itu sebagai satu institusi pendidikan di Malaysia ni. Saya melihat ni berdasarkan pengalaman pertama. Yang keduanya, saya pelajar di sini sebelum ini, dan mungkin saya juga sekarang sebagai pensyarah, ya. Okey, kalau kita nak melihat dari segi pertama sekali adalah martabat pendidikan, bagaimana kita nak mengangkat martabat pendidikan kita. Terutama kita fokus pada UPSI lah, ya. Pertama sekali kita kena ada satu pada pandangan saya dari segi model pelaksanaan itu. Kita kena ada satu platform bagaimana kita nak mengangkat itu, satu model dari satu benchmark, dan kita perlu ada perancangan, dan bagaimana kita nak melaksanakan itu, kita perlu ada pelan tindakan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Jadi dalam menterjemahkan visi Jabatan Pendidikan Khas ini, saya melihat ketika ini di luar sana kita antara IPTA yang aktif, dari segi pelaksanaan aktiviti dan juga sebagainya. Dan juga di peringkat antarabangsa pun, telah pun terkenal bahawa kita sebagai niche pendidikan khas. Dan apa yang penting sekali untuk kita mengangkat martabat itu, kita tidak boleh stand alone. Maksud kita tak boleh bergerak sendiri. Apa yang penting sekarang ni ialah kita kena membina jaringan, jaringan bukan saja dari segi jaringan komunikasi jadi dengan IPTA di dalam luar negara, tetapi juga kita kena lihat bahawa objektif kita di universiti ini, kita nak menaikkan bakal-bakal guru, dan juga kita nak juga Jabatan Pendidikan ini sebagai satu rujukan dengan kepakaran yang ada lah dengan pelbagai bidang ini. Jadi perlu juga kita ada hebahan melalui media masa sosial dan sebagainya, supaya kita bergerak seiring. Apa yang berlaku sekarang ini, saya lihat sebagai saya pelajar dahulu hingga yang ada sekarang ni, kita dah pergi laju, kita dah jauh laju. Cuma kita kena tolis sedikit ke belakang, kita kena lihat pencapaian kita sebelum ni dan pencapaian yang akan datang tu, adakah dia selari, dan apa yang kita tak capai lagi. Itu yang paling penting. Apa yang perlu kita perkasakan, pertama sekali yang saya lihat visi misi amanat dan agensi yang ada sekarang memang jelas lah, yang kita nak mengangkat usaha ini sebagai nombor satu pendidikan. Dan juga kita juga kena ingat bahawa kita juga kena mengangkat nombor satu pendidikan dalam pendidikan khas. Itu yang penting, kan. Jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi, perlunya ada perancangan, perlu adanya pelan tindakan, dan perlu ada pelaksanaan itu, dan kita kena lihat, kita kena flashback apa yang kita capai dan apa yang kita tak capai. Dan pada masa yang sama, dalam organisasi kita itu, kita kena perkasakan betul-betul supaya nanti kita boleh bergerak seiring. Dan kita, itu seperti saya kata mula-mula tadi, kita tak boleh bergerak sendiri, tetapi kita kena bina rangkaian itu. Dan dalam, saya melihat, untuk 5 tahun ke hadapan lah, saya ni memandang jauh. Saya melihat bahawa pendidikan ini dia boleh pergi lebih lagi. Bukan saja di peringkat kebangsaan, tapi di peringkat dunia lah. Cuma kita kena pastikan apa yang kita rancang, apa yang kita nak capai itu, dia mesti seiring, dan mesti ada orang kata disokong dengan khidmat sokongan, terutamanya pakar-pakar dari segi pensyarahnya, dari segi organisasinya, dari segi pengurusannya. Itu yang paling penting. Dan kita kena nampak jelas lah di hadapan sana, Doktor, supaya kita dapat lihat bahawa pendidikan khas ni sebenarnya untuk semua. Education for all, bukan saja di dalam kelompok kita, tetapi juga untuk semua. Dan sekarang ni bila saya lihat di luar sana, di pihak Kementerian Pendidikan, di pihak pengajian tinggi, dan juga di NGO yang lain, mereka nampak berfokus sekarang ni untuk meningkatkan pendidikan ini di peringkat orang kata yang lebih tinggi. Dan usaha-usaha ni saya lihat dalam 10 tahun yang lepas hingga sekarang berjalan. Cuma sekarang ni saya lihat UPSI ini kita boleh menjadi sebagai satu platform lah, supaya kita boleh pergi lebih jauh lagi. Ini yang saya nampak lihat sekali, saya dapat jangkakan di luar sana.
Dan juga di USI ini kita perlu perkasakan contohnya dari segi organisasi, dari segi kita punya pelaksanaan program, dan kita juga kena ada jaringan yang lebih luas lah. Itu yang saya lihat. Saya melihat mungkin dari segi perspektif yang lain lah, yang realistik yang di luar sana lah. Pertama sekali pensyarah, sama ada pensyarah yang WIS ke ataupun bakal graduan, pertama sekali kita kena buka minda kita. Okey, kita jangan berada di kompom-pom pendidikan khas saja, dan kita kena lihat di luar sana kita berdepan dengan pelbagai komuniti masyarakat dan pelbagai lah, dan mereka perlukan juga pengetahuan dari segi kemahiran juga dalam bidang pendidikan khas ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan pertama sekali ialah kita kena setting minda kita bahawa pendidikan khas ini tadi seperti saya maklum untuk semua. Itu yang pertama. Yang keduanya sekarang ni kita kena bakal guru ataupun syarat kita kena multitasking. Multitasking ni maksudnya kita ada pelbagai pendekatan yang boleh kita laksanakan, sama ada kita nak menterjemahkan ilmu itu sendiri, transfer knowledge itu, ataupun kita nak mendidik pensyarah itu nak mendidik bakal guru ini. Jadi mereka perlu dibekalkan dengan ilmu ataupun input-input yang terkini, dan juga mereka kena fikir kenapa mereka ingin menjadi guru tu, guru pendidikan khas itu, kenapa? Dan itu sebabnya kadang-kadang bila guru pendidikan ini bila di luar sana diberi tugas dan sebagainya yang di luar bidang mereka tidak mahu. Bukan mereka tidak mahu, mereka tidak boleh dan sebagainya. Tetapi mereka sebenarnya tidak perlu berfikiran seperti itu. Tetapi mereka akan kata, okey, saya akan cuba laksanakan. Itu juga yang berlaku pada saya dahulu. Apabila saya menjadi seorang guru yang bukan sebenarnya bidang saya sendiri pun, tetapi kita belajar daripada kosong hinggalah kita fulfill lah setakat mana yang kita boleh, dan akhirnya kita dapat laksanakan dengan baik lah, walaupun taklah 100%, tetapi kita dapat laksanakan seperti mana yang diarahkan oleh pentadbir dan juga rakan-rakan kita yang lain. Jadi untuk pensyarah novis ini yang baru maksudnya contoh yang baru mereka kena melihat pelbagai perspektif supaya dan mereka perlu ada ilmu tu, terutama dari segi bidang itu, supaya mereka boleh menguasai bidang-bidang perusahaan itu dengan lebih mendalam. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka kena ada kemahiran. Kemahiran contohnya, walaupun kita sebagai pensyarah baru, kita perlu kena fulfill dengan ilmu-ilmu baru. Dan ilmu baru itu mesti relate dengan keperluan graduan-graduan kita apabila mereka nanti nak aplikasi ilmu tu. Itu kita lihat pengalaman saya bila saya menyelip praktikum. Kita lihat bagaimana bakal-bakal guru ini melaksanakan PDP itu, melaksanakan kurikulum. Kita kena lihat adakah mereka mengaplikasikan tak. Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah ilmu yang mereka aplikasi itu selari tak dengan kategori murid-murid itu. Contohnya paling mudah daripada kita mengajar mereka daripada yang mudah hinggalah yang sukar kan. Dan juga seindasi itu kita lihat adakah dia dapat menarik minat. Dua perkara ini kalau mereka dapat terjemahkan dengan baik, maka saya rasa tak ada masalah bila mereka di luar sana. Walaupun kita nampak mereka macam berlakon kan, tapi sebenarnya kita boleh tahu sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah ni, kita menilai, kita tahu sama ada pelatih atau guru-guru itu, mahasiswa ni berlakon ke tak berlakon. Macam mana kita nak tahu? Sebab kita dah ada jis tu. Terus saya kata nak dapat geruh tu, kita macam mana kita nak kata dia akan datang dia akan datang sendiri apabila kita melalui proses. Itu sebab saya kata tadi proses pembelajaran ini sama di mana-mana lah tak kisahlah, sama di universiti ke, di sekolah dan sebagainya, di pondok pun, imamnya, sebenarnya kita kena melalui proses tu. Bila kita melalui proses itu, kita akan tahu step by step itu. Dan juga graduan itu sebenarnya, kalau kita lihat tadi doktor tanyakan bagaimana graduan itu kita nak bawa mereka kekal konsisten itu sebabnya saya kata tadi, bila kita mereka mengajar setahun 2 tahun sebagainya, mereka kena refresh ilmu-ilmu itu, dan mereka kena berkongsi dengan rakan-rakan sejawat, dan mereka kena berkongsi juga dengan orang lain. Itu saya kata tadi, ilmu yang dibekal itu ilmu yang perlu diberi manfaat kepada orang lain. Kita tak boleh kita sendiri saja. Jadi yang saya nampak lihat sini, dalam apa juga kita nak menterjemahkan, khususnya dalam pendidikan ini, kita perlu terjemahkan secara berjemaah lah. Bukan saja kita seorang. Ada yang sempat kena seorang, ada serta kita kena berkumpulan dan juga sebagainya. Dan cadangan saya untuk di masa hadapan, untuk mengekalkan momentum ini, bahawa keterbukaan pemikiran itu amat penting lah. Bukan saja kepada pendidikan khas, malahan juga kepada aliran perdana itu. Dan bila kita lihat dalam 2-3 tahun kebelakang ni, banyak sebut pasal inklusif. Itu sebenarnya kita lihat inklusif itu pendidikan yang orang kata integrasi antara perdana dan juga dengan MBK ini, memang kita lihat satu perkara yang menjadi salah satu penanda aras lah. Dan
pensyarah-pensyarah novice ataupun graduan mereka perlu peka lah dengan apa yang berlaku di luar, dan kita perlu juga melontarkan idea. Kalau kita ada idea, kita lontarkan idea itu. Mungkin ada setempat idea itu boleh dikongsi bersama demi kemenjadian murid di sekolah, kemenjadian graduan itu sendiri, dan keboleh pasaran, dan juga kemenjadian pensyarah novice itu sendiri, supaya mereka lebih konsisten, sebab mereka nak berkhidmat ni lama lagi kan. Macam saya ni ada 12 tahun lagi lah kan. Tapi kita kena curahkan ilmu kita kepada mereka. Sekurang-kurangnya mereka tak dapat banyak, dia akan dapat 1-2 yang mereka boleh amalkan, dan akhirnya nilai keinsaniah tu, insaniah yang kita ada, dan ditambah dengan nilai bitara UPSI ada 6 tu kan, antaranya yang profesionalisme tu boleh diterjemahkan dengan lebih baik. Okey, dari segi penubuhan galeri pendidikan khas ni, pada pandangan saya satu idea yang baik, yang bagus, dan sebenarnya dia memang selarilah dengan hasrat UPSI itu sendiri. Dan apa yang saya lihat yang penting, bila adanya galeri pendidikan khas ini, dia akan menjadi satu tempat ataupun satu platform rujukan berkaitan dengan pendidikan khas di Malaysia ini, khususnya yang ada di UPSI lah. Saya melihat bahawa bila adanya sejarah penubuhan pendidikan khas itu sendiri, dengan adanya pelbagai bahan di situ, dari segi pelbagai bidang yang ada di situ, sejarahnya dan sebagainya, itu merupakan satu sumber rujukan lah, terutama di masa hadapan, dan juga bukan saja rujukan di peringkat universiti, tetapi juga di peringkat kebangsaan dan juga di luar negara. Dan harapan saya supaya galeri pendidikan khas ini perlu ada orang kata boleh diakses lah, boleh diakses, bukan saja mereka yang datang saja, tetapi mungkin kita boleh buat juga dalam maya, supaya di luar sana boleh dapat lihat, dekat UPSI kita ada Museum Nasional, dalam tu ada galeri pendidikan khas, apa kata kita boleh datang. Dan ini juga merupakan salah satu tarikan kepada mungkin negeri atau negara luar untuk hadir. Dan saya ingin juga beri idea lah bahawa bila adanya galeri pendidikan ini, kita juga kena menunjukkan wow factor lah. Wow factor ni maksudnya mungkin juga dengan adanya galeri pendidikan khas ni juga kita boleh berkongsi dengan idea-idea daripada negara-negara luar, negeri luar, IPTA yang ada, supaya dia menjadi satu platform yang mana kita boleh bertukar-tukar pendapat, dan juga di samping itu apa yang kita bincang itu boleh didokumentasikan. Jadi maksudnya kita sebagai satu platform, dan dia boleh channelkan ke seluruh dunia lah. Itu yang paling penting saya dapat lihat. Dan ideanya sebenarnya dari segi galeri ni, bila kita lihat dia bukan saja kita dokumentasikan, mungkin juga di situ dia menjadi salah satu pusat rujukan dan pembelajaran di atas. Sekarang ni kalau kita lihat digital, MOCC, MOOC dan juga sebagainya, itu juga penting lah. Dan saya lihat hasil pembacaan kajian saya, di Malaysia ni ada juga yang rujuk, tapi tak banyak. Jadi saya rasa memang bertepatan lah UPSI mewujudkan galeri ini dengan adanya bahan-bahan yang memang mungkin juga ada hasil inovasi-inovasi kan, boleh dikongsi bersama. Dan juga yang paling penting sekarang ini menjadi rujukan, bukan saja kepada pelajar graduan, pensyarah, tetapi juga guru-guru yang mengajar ni. Mereka perlu ada satu orang kata platform yang mereka boleh rujuk. Dan mungkin juga dengan adanya rujukan TC, kajian-kajian jadi di seluruh antero dunia ni boleh bertumpu kat kita. Ini sebenarnya memang dia tak nampak lagi dalam masa setahun ni, tapi akan nampak dalam masa 5 tahun, 10 tahun akan datang. Dan ini memang saya sokong 100% lah dengan adanya penubuhan galeri ini sebagai satu trademark. Trademark pendidikan khas khususnya di Malaysia dan juga di dunia lah. InsyaAllah moga ia akan dapat direalisasikan dengan baik.